Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Encik YouTube rekomen kepada saya sebuah video. Video apakah itu? Oh, Dr. Haris Ismail kena saman. Tapi belum menjadi lagi kerana ada beberapa paperwork error saya difahamkan. Baik, dalam video Dr. Haris itu ada beberapa poin saya nak ulas. Bukan tentang kes mahkamah kerana itu sudah tentu kita biarkan ia dibicarakan di mahkamah nanti, tetapi kerana beberapa isu lain yang ditarik masuk, yang dikaitkan oleh Dr. Haris Ismail. Berapa isu ya? Kalau ikut nota saya ni ada 7 isu. Tak ada kaitan dengan mahkamah, tapi ada 7 isu yang ingin saya highlight dan bincang serta kemukakan kepada para penonton sekalian ya. Apakah ia? Ayuh kita mulakan. Pertama, Dr. Haris beberapa kali menyebut ahli sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah. Ingin saya nyatakan, ingin saya peringatkan sekali lagi bahawa Dr. Haris Ismail bukan daripada aliran ahlu sunnah wal jamaah. Tidak al-Asy'ariyah, tidak al-Maturidiyah, tidak al-Maturudiyah, dan of course tidak Salafiyah. Ini kerana beliau berakidah antara lain, pertama, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, orang itu masih Muslim. Kedua, ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara secara terus dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu, kata Dr. Haris, bukanlah Allah, tetapi sesuatu lain yang dicipta oleh Allah untuk berbicara bagi pihak Allah. Padahal kita beriman dan beriktikad bahawa itu memang Allah yang berbicara, sehingga ia menjadi satu keistimewaan bagi Nabi Musa di mana Allah berbicara secara terus dengannya. Ketiga, video yang baru saya buat sebelum ini, di mana Dr. Haris ni memiliki hubungan secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga boleh mengatakan Allah membalas si fulan secara cash. Tak payah tunggu akhirat, di dunia sudah kena balasan Allah. Bahkan antara topik persembahangan beliau ialah tentang balasan Allah. Yang ini apabila Dr. Haris sendiri yang berkata, saya nukil semula, kami dulu sembang-sembang, kami dulu apabila bersembang tentang balasan Allah. Amboi, siap boleh jadi topik persembangan. Oh, hebat orang ni. Perkara yang saya sebut ni, 3 perkara akidah ni bukan saya sembang kosong, tetapi ada video-video saya yang react dalam isu ni. Dan dalam video react sini, dalam video react saya tu saya mainkan juga video Dr. Haris sebagai bukti tentang apa yang saya katakan. Link dalam kotak description. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni saya akan ulang. Sebab Dr. Haris dia suka menyandarkan dirinya. You have someone or something to untuk mengaitkan diri, kan? Padahal dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dia memiliki beberapa ciri akidah seperti yang saya sebutkan tadi itu, yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuba disebut-sebut supaya dia ada sesuatu, ada satu kumpulan untuk disandarkan kepada. Baik. Kedua, Dr. Haris menyebut mereka menggunakan cara legal untuk menjatuhkan, meletakkan tekanan atau untuk menyebutkan asatizah aswaja. Jom kita ulang kaji sikit. Yang pertama lah, seingat saya, yang pertama yang menggunakan cara legal ialah Ustaz Engku Ahmad Fazil apabila beliau menyaman Ustaz Syihabuddin dalam isu hadis maudhu' berkenaan puasa tarwiyah. Yang ini pada 8 Zulhijjah, dan kebetulan hari ini tarikhnya pun ialah 8 Zulhijjah ya, tarikh saya membuat video ini. Dan siapa ya yang bergembira dengan kes saman tersebut? Tidak lain, tidak bukan ialah Dr. Haris Ismail, sehingga membuat video khas tentangnya. Macam mana Dr. Haris? Dah lupa ke? Kemudian Peguam Ustaz Wadi Anwar juga ada hantar surat kepada Ustaz Syihabuddin. Tapi yang ni saya tak komen sebab saya pun tak tahu apa perkembangan lanjutnya. 2 kes di atas yang saya tunjuk tadi tu melibatkan video-video react di media sosial.
Jika di luar daripada media sosial, Dr. Haris sendiri sebut dalam videonya itu tentang kes Dr. Zamihan yang saman Dr. Mazhar. Jadi siapa sebenarnya mendahului dan mempelopori penggunaan cara legal tersebut? Selain cara legal, kita juga maklum bagaimana tim multimedia para ustaz Azwaja yang kena react telah melakukan copyright strike ke atas video-video react tersebut. Dr. Haris sendiri melakukan laporan defamation ke atas video-video saya. Cuma yang menariknya, yang peliknya, yang ajaibnya, Dr. Haris yang mula-mula memfitnah saya. Antara lain ke atas buku saya ini, 90 pelajaran tentang bid'ah. Kemudian saya jawab fitnah tersebut, kita jawab balik kan. Kemudian Dr. Haris pula dia buat laporan defamation ke atas video saya itu sehingga pihak YouTube pun menghalang penonton daripada Malaysia untuk menonton video tersebut. Pelik lagi, ajaib kan? Dia yang mengkritik buku, kita jawab kritikan tersebut, dan kritikan tu saya sebut fitnah sebab tak betul. Lalu bila kita jawab, dia pula yang membuat laporan terhadap video itu. Macam mana dia? Tak mengapa. Video-video yang saya maksudkan tu, yang kena defamation report tersebut, masih ada di YouTube dan masih boleh ditonton. Dia punya cara teknik dia lain sikit. Saya ada terangkan caranya di bahagian nota playlist yang saya sertakan linknya di dalam kotak description. Dalam kotak description ada playlist di mana saya menghimpun semua video-video saya yang membongkar Dr. Haris Ismail ini. Dan dalam playlist tu pun ada bahagian untuk kita tulis nota. Dan saya dalam bahagian nota tu saya juga telah menjelaskan bagaimana untuk menonton video-video yang dibuat laporan defamation oleh Dr. Haris Ismail. Jadi, sangatlah tidak tepat, sangatlah tidak jujur apabila dituduh orang lain melakukan tindakan legal. Yang benar pihak Azwaja yang tertekan dan tidak mampu menjawab secara dalil dan hujah, maka mereka beralih dan mendahului lagi mempelopori cara legal dan laporan ke pihak YouTube. Ulasan ketiga, atas sebab apakah agaknya Dr. Haris disaman? Jika ia melibatkan isu perbincangan agama yang melibatkan dalil versus dalil, hujah versus hujah, maka saya tidak setuju tindakan saman tersebut kerana saya sendiri melakukannya dan mengalu-alukan pembincangan ilmiah sedemikian. Kan saya sebut sebagai intellectual discourse. Di celah-celah tu cuik-cuik sikit, tak apalah kan. Akan tetapi berdasarkan apa yang ditunjukkan sendiri oleh Dr. Haris, ia sebenarnya melibatkan isu peribadi, isu rumah tangga orang lain. Oh, patutlah kena. Nanti ya, ada sambungannya lagi di ulasan ke-5. Baik, sekarang ulasan ke-4. Dr. Haris menyebut tentang kes seorang ustaz sebagaimana laporan akhbar ini. Bagi sesiapa yang tertinggal kapal terbang, keratan berita itu merujuk kepada Ustaz Husam kerana disyaki, saya ulangi, disyaki menggunakan gelaran Datuk secara palsu. Boleh saja buat carian di internet, Ustaz Husam ditahan. Dr. Haris penyokong Ustaz jari tengah tu ke? Tanya je. Satu lagi, cara Dr. Haris sebut dalam video tu, macam Dr. Haris tahu pula siapa yang buat laporan terhadap Ustaz Husam. Hebat. Sebelum ini ada seorang ustaz lain, page Wikipedia dia kena edit dengan beberapa maklumat palsu, lalu dia seperti tahu siapa atau kumpulan mana yang edit. Sekarang kes Ustaz Husam, seolah-olah Dr. Haris tahu ia agenda siapa dan kenapa. Kalian ni memang power lah. Kasyaf ke? Okey, kelima, kembali kepada ulasan kenapa Dr. Haris kena saman. Ia seperti penjelasan Dr. Haris sendiri, iaitu kerana menyibuk hal peribadi rumah tangga orang lain. Okeylah, menyibuk tu perkataan saya kan. Menyibuk hal peribadi rumah tangga orang lain. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, para penonton yang dirahmati Allah, perasan tak keseluruhan video Dr. Haris itu apa objektifnya? Does the term
play victim rings a bell. Anda sendiri buat video tentang hal peribadi rumah tangga orang lain, anda yang kena saman, tapi buat video seolah-olah anda adalah mangsanya. Kemudian dikaitkan kepada orang lain. Dikaitkan peguam Shakila dengan Dr. Maza, dikaitkan penahanan Ustaz Husam dengan mereka tu, dikaitkan legal action ke atas Asatiza Aswaja dengan sekian-sekian sebab dan sebagainya. Hello, terima sajalah saman tersebut dan uruskan ia secara jujur lagi matang. Teruskan proses mahkamah. Jangan play victim dengan kaitkan isu anda dengan orang itu, orang ini, kumpulan itu, kumpulan ini. Wikipedia ni boleh masuk pula. Ini daripada Wikipedia lah. Okey, keenam. Menyebut tentang tertinggal kapal terbang, saya pun tertinggal kapal terbang agaknya. Yang ini apabila Dr. Haris menunjukkan tangkap layar ini, yang menyebut, saya baca ya, seseorang menyebut nak put pressure on Dr. Haris and divert your focus kerana Dr. Haris antara ke depan mengkritik mereka secara ilmiah. Dr. Haris ada video kritikan ilmiah ke yang saya terlepas untuk menontonnya? Yang ini video yang dalil versus dalil, hujah versus hujah. Ada dalil ayat Quran yang dibaca teks Arab olehnya. Ada dalil hadis yang dibaca teks Arab olehnya. Ada kalam ulama yang dibaca olehnya daripada kitab ulama tersebut. Setahu saya, maaf jika silap, Dr. Haris tidak mampu berbahasa Arab. Justru bagaimana mungkin seseorang yang tidak mampu berbahasa Arab melakukan kritikan ilmiah dalam isu-isu berkaitan Islam? Sebab kalau kita analisa video-video react Dr. Haris, dia banyak isu teknikal je. Kan, mula-mula masjid kosong, tapi bila dah terbukti masjid yang kurang hadirin. Dan benda-benda yang isu teknikal, ular menggigit ke, ular menyengat ke, orang salah sebut ke, dia benda-benda gitu je boleh. Dari sudut dalil, dari sudut hujah, faham-faham lah kan. Jadi, bila ada orang kata Dr. Haris ni yang ke depan melakukan kritikan ilmiah, saya macam, ada ya, saya terlepas ya video tu kan. Jadi, saya bertanya ya, para penonton, bertanya kepada para penonton yang dirahmati Allah, ada ke video Dr. Haris yang bersifat kritikan ilmiah? Jika ada, tolong share dengan saya pun nak belajar juga kan. Jika yang dimaksudkan ialah dua video ini, tunggu sekejap ya. Dah masuk dah dalam senarai video saya, videos to do, videos to react kan. Cuma belum kesempatan lagi. InsyaAllah dengan izin Allah ya. Ketujuh, terakhirlah. Dr. Haris melancarkan tabung kutipan untuk membantu para asatizah aswaja. Dr. Haris kena saman berapa ringgit dia? Ceritalah sikit. Janganlah rahsia-rahsia. Ringgit ke, ribu ke, ratus ribu ke juta-juta. Tabung itu untuk asatizah lain ke atau untuk siap-siap nak bayar saman tu? Tanya saja. Baik, demikian sedikit ulasan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.